Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai, ni hao, annyeonghaseyo, wanakum, sawadikap, kamusta, and hello. Jadi, saya Nur Karenisa binti Azman mewakili ahli-ahli kumpulan saya iaitu Nur Adila binti Ahmad Hizir, kita ada Nur Afrina Fakihah binti Hazlan, Muhammad Ani Hakim bin Syahibul Fadilah, Muhammad Arif bin Syarul dan juga Muhammad Firdaus bin Muhizin. Jadi, untuk kali ini, dalam video ini, saya akan menerangkan kepada anda semua apa itu kecerdasan pelbagai. Nantikan! Jadi, apa itu yang dinamakan sebagai kecerdasan pelbagai ya? Mari saya terangkan. Okey, baiklah. Kecerdasan pelbagai ialah kepakaran kecerdasan manusia yang seharusnya mempunyai kemahiran dalam menyelesaikan masalah, menangani masalah yang sesuai dengan masa dan tempat untuk menghasilkan output yang efektif. Seterusnya, siapa yang mengasas teori ini ya? Anda rasa-rasa siapa? Sebenarnya orang yang mengasas teori ini tak lain dan tak bukan ialah Howard Earl Gardner. Mari saya kenalkan siapakah beliau. Jadi inilah dia, nama penuh beliau ialah Howard Earl Gardner di mana dikenali sebagai Howard Gardner. Beliau dilahirkan pada tanggal 11 Julai 1943 di Scranton, Pennsylvania. Jadi secara automatiknya beliau ialah warga negara Amerika Syarikat di mana beliau berkelulusan di University Harvard yang menceburi bidang pendidikan psikologi. Nak tengok zaman muda dia? Inilah dia, handsome bukan? Jadi sekarang saya akan perkenalkan 8 jenis kecerdasan pelbagai, iaitu yang pertama, logik matematik, kedua, kinestetik, ketiga, naturalis, keempat, intrapersonal, kelima, muzik, keenam, visual ruang, ketujuh, verbal linguistik, dan terakhir sekali ialah interpersonal. Kita pergi yang pertama iaitu kecerdasan logik dan matematik. Bagi mereka yang mempunyai kecerdasan logik ke matematik ini, sebenarnya mereka dapat mendekati masalah secara logik dan juga fahami nombor dan pola abstrak. Mereka akan mengecam dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penaklukan iaitu pengiraan. Seterusnya, mereka dapat mengenal pasti perkaitan, sebab dan akibat iaitu logik. Mereka sebenarnya akan melibatkan daya pemikiran secara saintifik, termasuk pemikiran secara heuristik, induktif dan deduktif. Seterusnya, mereka akan membuat inference, mengkategori, generalisasi, perhitungan dan pengujian hipotesis. Contoh aktiviti yang mereka boleh lakukan ialah mereka akan menggunakan simbol, membuat rumusan dan pengiraan, membuat urutan nombor dan juga perkaitan sebab dan akibat. Seterusnya, kecerdasan muzik. Mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini sangat peka terhadap bunyi bukan verbal dalam persekitaran. Seterusnya, menjadikan mereka sangat mahir akan pola ritma, nada atau dipanggil sebagai pitch dan juga timbre. Jadi jaga-jaga, mereka sangat sensitif terhadap bunyi yang wujud di dunia ini. Seterusnya, mereka boleh mendiskriminasi dan meluahkan rasa melalui muzik. Sekaligus berkesan kecerdasannya dengan teknik pembelajaran berunsur muzik. Sebab tu kalau awak semua ingat balik waktu kita sekolah rendah, kita ada subjek muzik. Kerana apa? Kerana sesetengah daripada kita semua kecerdasannya melalui muzik. Sebab itulah kita ada belajar lagu Anak itik tok we mandi dalam kolam, sakit apa tok we sakit sendi tulah sakit gitu. Sekarang kita pergi kepada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ialah kecerdasan yang berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi, keseimbangan badan dan kelenturan badan. Mereka sangat mahir dengan objek dan aktiviti yang melibatkan kecekapan motor halus
dan motor kasar. Mereka akan menggunakan anggota badan untuk keluarkan perasaan dan idea dan juga untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Contoh aktiviti yang mereka boleh lakukan ialah seperti tarian kreatif, drama atau main peranan ataupun teater. Seterusnya mereka boleh lakukan aktiviti jasmani, latihan fizikal, pemain sukan dan seni pertahanan diri. Sekarang kita masuk kepada kecerdasan interpersonal. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini sebenarnya berkebolehan dalam memahami perasaan orang lain, memberi motivasi serta memahami hasrat orang lain. Mereka dapat membantu seseorang untuk bersosial dengan orang lain dan tindakan mereka sebenarnya sangat berkesan terhadap orang lain secara praktikal. Jadi sekaligus dapat dilatih melalui pergaulan antara individu yang berbeza umur, meminjamkan mainan dan bekerjasama dalam membuat sesuatu permainan. Mereka sangat mempunyai keyakinan apabila bersuara, mampu berdikari dan bijak dalam menyampaikan idea dan pendapat. Contoh kerjaya seperti saya lah, bakal guru, pakar terapi, ahli politik dan juga pemimpin organisasi. Seterusnya, kecerdasan intrapersonal. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini sangat unik ya kawan-kawan, sebab mereka mempunyai kebolehan dalam memahami diri sendiri. Sebagai contoh, diorang boleh memahami kekuatan, kelemahan, hasrat dan keinginan, termasuklah kemahiran untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Seterusnya, mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri. Dan mereka juga boleh memahami perasaan orang lain dan juga mempunyai daya tumpuan dan refleksi yang sangat tinggi. Contoh kerjaya untuk mereka ini ialah penulis novel, ahli psikologi, tok guru dan ahli falsafah. Ting! Kecerdasan visual ruang. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini sebenarnya sangat unik. Kenapa? Sebab mereka berkebolehan dalam berfikir secara 3 dimensi. Seperti wayang tu, 3D. Seterusnya berkebolehan melihat luar dan dalam imej, iaitu membuat pengubahsuaian daripada satu objek yang asal. Dan juga berkebolehan dalam melayari ruang dan akan menggunakan gambaran mental untuk mengingat. Seterusnya dapat memberi maklum balas kepada warna dan garisan. Ia yang seperti memberi komen tapi bukan yang negatif ya kawan-kawan. Ia dari sudut positif. Contoh kerjaya untuk mereka ialah seperti pelukis dan arkitek. Kecerdasan naturalis. Orang yang mempunyai kecerdasan naturalis ini sebenarnya seorang yang pencinta alam dan sangat sensitif terhadap alam semula jadi. Mereka dapat mengklasifikasikan alam semula jadi dengan sangat mudah, macam petik jari. Seterusnya, mereka suka meluangkan masa bersama alam semula jadi dan mereka sebenarnya mempunyai pertalian pola dengan alam semula jadi tau kawan-kawan. Kanak-kanak ini berkesan dengan pembelajaran di luar kelas, atau lebih senang saya kata secara praktikal lah ya. Contoh kerjaya untuk mereka seperti petani, nelayan, ahli botani. Yeay! Ini yang terakhir, iaitu kecerdasan verbal linguistik. Okey, yang ni saya happy sikit nak bercerita. Sebenarnya orang yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik seorang yang berkemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Seterusnya, memiliki kelebihan dalam menguasai bahasa lainnya selain bahasa ibu. Ingat tak tadi mula-mula saya bukan berbahasa Assalamualaikum selamat sejahtera sahaja, tapi saya berbahasa lebih daripada 3 bahasa. Dan ahli-ahli kumpulan saya lain juga boleh berbahasa selain daripada bahasa ibundanya. Sebagai contoh, Afrina boleh berbahasa Thailand, Nur Adila boleh berbahasa Korea, Arif boleh berbahasa Jepun. Hebat atau tidak? Seterusnya, kemampuan mereka boleh berfikir dalam bentuk kata-kata, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan mengolah sekaligus menggunakan kata dengan sangat benar baik dilihat dari lisan ataupun tulisan. Teknik pembelajaran untuk mereka ini sangat berkesan jika digunakan dengan kaedah menggunakan kisah dongeng ataupun bercerita. Mereka akan belajar menggunakan media membaca dan menulis. Untuk mereka ini, kerja yang sangat tepat ialah pengarang, pensyarah, wartawan, penyunting, penyair, penulis skrip dan novelis.
Jadi, rumusan yang boleh saya buat di sini ialah kita dapat lihat dengan jelas betapa kecerdasan pelbagai ini adalah sangat adil kerana ia tidaklah menekankan pada kecerdasan tertentu yang mungkin tidak dapat dikuasai oleh pelajar atau individu lain. Ia juga tidaklah bermaksud bahawa pelajar yang mempunyai kecerdasan tertentu ini, sebagai contoh ya, kecerdasan verbal linguistik dan logika matematik, mereka ini dibiarkan maju sendiri tanpa perhatian. Malah, mereka ini masih mempunyai peluang yang sama untuk mereka mengembangkan lagi potensi dalam asas-asas kecerdasan yang lain. Di samping, menggunakan peluang untuk mengenal pasti kecerdasan lain yang ada dalam diri yang tidak mungkin ditemui tanpa perhatian yang diberi melalui kecerdasan pelbagai. Jadi ingatlah, setiap daripada kita mempunyai kecerdasan yang tersendiri, mempunyai bakat yang tersendiri, dan juga setiap daripada kita sangat unik. Jadi berfikir sejenak, kecerdasan apa yang anda miliki? Fikir ya, fikir. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai kecerdasan pelbagai. Diharapkan semoga anda semua memahami konteks-konteks yang ada dalam video kami. Sehingga kita berjumpa di video yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum. Stay home, stay safe. You memang sangat cute, so stop loving so cute. You buat I hanyut. You memang sangat cute, so stop loving so cute. You buat I hanyut. You are really cute now, macam Baby Groot, wow. Comel tak terkata, cuter than